Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini. Tapi sebelum itu, pastinya kita buat trademark dulu. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, saya sebagai admin The Twin TV, sebagai hikmat pesanan masyarakat untuk semua, sila berjaga-jaga pada masa yang sekarang ini kerana cuaca terlalu panas. Dilaporkan cuaca boleh mengakibatkan strok haba yang bahaya kepada kesihatan, boleh meragut nyawa dan sebagainya. Kemudian kedua pula kita harus berhati-hati semula. Kita belum menang sepenuhnya untuk wabak COVID-19 ni, kerana nampaknya ada beberapa tempat yang sekali lagi telah menjadi tempat di mananya wabak ini meningkat semula kesnya. Ada peningkatan semula kes wabak COVID-19 ini di beberapa buah tempat. Kerana itu kita kena berjaga-jaga ya. Kena berjaga-jaga, berhati-hati. Pastikan memakai mask sekiranya perlu. Bila berada di tempat yang ramai orang, pastikan pakai mask. Jangan sampai bahaya pula. Okey, terbaru. Berita terbaru yang baru saja saya baca sebenarnya, tapi sudah lama berita ini. Pengarah syarikat didakwa terima rasuah 15 juta ringgit untuk Hamzah Zainuddin. What? Kalau mengikut tajuk ini, seolah-olah Hamzah Zainuddin ada proksi. Tapi jangan dulu buat keputusan terus. Kita kena baca satu persatu, teliti dengan tepat apakah sebenarnya yang berlaku. Seorang pengarah syarikat bergelar Datuk Seri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session pada hari ini di atas pertuduhan yang meminta dan menerima rasuah, iaitu berjumlah 15 juta ringgit bagi mendapatkan projek milik agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN di antara Jun dan Julai 2021. Datuk Seri Sim Cho Tiam, Datuk Seri Sim Cho Tiam yang didakwa itu, walaupun dia tidak mengaku bersalah tapi telah didakwa. Didakwa meminta suapan maksudnya minta rasuah lah. Didakwa telah meminta rasuah berjumlah 15 juta ringgit daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sdn Bhd, iaitu Hep Kim Hong melalui Syed Abdul Zafran Syed Ahmad. Ia dikatakan sebagai satu dorongan untuk seorang pegawai badan awam, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang ketika itu adalah Menteri Dalam Negeri, untuk membantu Asia Coding Center untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah KDN. Cho Tiam juga berdepan 3 lagi pertuduhan menerima bagi dirinya suatu suapan, iaitu wang tunai berjumlah 15 juta ringgit daripada individu sama, iaitu HEP, sebagai dorongan untuk Hamzah melakukan perkara serupa, lapor daripada bernama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat SAS Holding dan di kawasan letak kereta di Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1 di sini di antara Jun 2021 dan 30 Julai 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 16(E)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta yang sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun atau nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya itu Ahmad Akram Garib berkata, jika mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin, pendakwaan mencadangkan jaminan sebanyak RM1 juta dengan seorang penjamin beserta dengan syarat tambahan, iaitu pasport tertuduh juga diserahkan kepada mahkamah selain melaporkan diri sebulan sekali di pejabat SPRM Kuala Lumpur. Peguam Low Wei Lok yang mewakili tertuduh tidak membantah syarat tambahan dan wang jaminan yang dicadangkan oleh pihak pendakwaan, serta memberitahu mahkamah anak guamnya akan membayar wang jaminan itu hari ini. Hakim Roziana Ayub membenarkan tertuduh diikat jamin
RM 1 juta dengan seorang penjamin bagi keempat-empat pertuduhan beserta syarat tambahan dikemukakan pendakwaan selain tertuduh turut disenarai hitam dari keluar negara kecuali dengan kebenaran mahkamah sehingga pelupusan kes. Mahkamah menetapkan 14 Jun untuk sebutan semula kes. Wow, banyak duit dia ni. Dengan ikat jamin RM1 juta pun dapat juga selesaikan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Polis Diraja Malaysia adalah badan penguatkuasa yang benar-benar sangat penting bagi negara Malaysia. Kerana itu kita selalu mengharapkan yang terbaik daripada PDRM. Dan PDRM, Polis Diraja Malaysia, sebenarnya antara yang terbaik di dunia tau. Jadi kita berbangga dengan mereka dan kita doakan semoga mereka dapat melakukan kerja mereka dengan terbaik. Okey, terbaru PDRM membuat pengumuman teliti untuk meneliti dakwaan laporan tidak dimaklumkan kepada SPRM. Wow, apa ini sebenarnya yang berlaku? Apakah yang sebenarnya berlaku sehingga Polis Diraja Malaysia membuat pengumuman ini? Polis Diraja Malaysia PDRM sedang meneliti laporan salah laku pegawai dan anggotanya yang dikatakan tidak diambil tindakan seperti yang didedahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baru-baru ini. Wow, ini mengejutkan. Dan inilah yang terbaik dilakukan oleh PDRM, iaitu untuk meneliti laporan itu supaya anggota yang sepatutnya disiasat harus disiasat. Jangan sampai ada terjadi peribahasa kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kerana beberapa kerat manusia yang merosak nama organisasi, nama baik PDRM, akhirnya seluruh dunia, seluruh Malaysia menganggap semua sama saja. Tapi tidak. Ramai lagi yang baik. Ketua Polis Negara sendiri, iaitu Tan Sri Aqil Sani Abdullah Sani, berkata Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard JIPS Bukit Aman telah menyediakan laporan lengkap berkaitan dengan isu berkenaan. Kata Ketua Polis Negara itu, dia berkata dalam kenyataan itu, pada masa sama kita sedang meneliti mana satu laporan yang dikatakan kita tidak maklumkan kepada SPRM untuk tindakan yang patut diambil terhadap mereka yang terlibat. Katanya, saya ingin memberi jaminan bahawa PDRM tidak akan pernah berkompromi atau leka, malah tetap akan memberikan kerjasama erat dengan setiap agensi. Inilah yang terbaik, ya, supaya penjahat-penjahat di Malaysia ini tidak menyalahgunakan pegawai-pegawai atau anggota-anggota penguatkuasa yang ada di Malaysia untuk menyembunyikan aktiviti yang salah di sisi undang-undang negara Malaysia. Yang jijik ini, merosak bangsa dan negara. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada Ketua Polis Negara, tahniah diucapkan kepada Polis Negara Malaysia PDRM yang bertekad untuk memastikan bahawa benda ni dapat ditangani dengan betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.